Jadi menurut tanggapan orang yang tengok dari luar, yang cuba nak memahami istilah tasawuf, sama ada menurut kefahaman dia sendiri atau dia membaca kitab-kitab yang memang menjelaskan secara salah. Lalu dia fahami, dia kata antara, dan dianggap ini sebagai satu kesilapan dalam tasawuf. Bukan kesilapan yang ringan, kesilapan yang berat. Iaitu dikata ahli tasawuf ni bermula dengan ubudiyah. Buat ibadah ni dalam keadaan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Tapi ahli tasawuf ni dikata akan meningkat satu peringkat yang dinamakan hurriyah. Hurriyah ni kalau kita terjemah bahasa kita maksudnya merdeka. Lalu ditafsir menurut fahaman dia tu, ahli tasawuf ni bermula dengan ubudiyah, jadi hamba Allah, laksanakan ibadah, semayang, puasa dan sebagainya. Sampai satu peringkat tak puasa dah, tak semayang dah, kan hurriyah, merdeka dah. Pulak dah. Begitu ke? Tapi disalah tafsir, lalu disesatkan tasawuf. Malay no. Itu dah siku. Jadi itu yang perkara-perkara macam ni lah yang banyak berlaku masalah. Maka sebab itu kita sebelum kita menghukum sesuatu tu, kena tanya orang yang bidang tu, kena tanya orang yang berkecimpung dalam perkara itu. Apa tu hukumlah nak hukum. Ini kita tafsir ikut agama kita, ikut tafsiran kita, ikut kefahaman kita. Lepas tu kita salahkan itu. Itu yang silap, berlaku kesilapan. Itu salah satulah aspek yang selalu terjadi kesilapan. Jadi kesilapan ini dari pihak pengkaji pun berlaku, dan setengah orang yang mempelajari tasawuf tak ikut jalur dia, ikut saluran dia. Mungkin ini juga tempat dia berlaku. Saya tidak nafikan berlaku dalam kelompok kebatinan. Mereka ini berpegang faham ini. Yang ini sampai satu peringkat mereka tak perlu lagi beribadah. Memang itu bukan tasawuf, itu adalah kebatinan. Kita tidak nafikan ada. Dan kemungkinan juga orang-orang yang menyalahkan tasawuf merujuk perkara ini kepada kelompok tadi. Tapi malangnya dikatakan inilah tasawuf. Itu masalah. Itu masalah tadi. Inilah tasawuf. Jadi kalau dia tengok kitab-kitab tasawuf, dia rujuk kepada tasawuf yang bersistem, yang ada kriteria dan ciri-ciri yang boleh diperakukan, insya-Allah dia tak akan temui konsep hurriyah dengan arti tak payah puasa, tak payah sembahyang. Tak ada yang ini berlaku salah faham. Saya tak rancang nak sebut ni, tapi di mari ni saya sebut je lah. Kebetulan ada isu ni dibincangkan dalam perbincangan sebelum ini tentang isu maqam ubudiyah dengan maqam hurriyah. Jadi menurut tanggapan orang yang tengok dari luar, yang cuba nak memahami istilah tasawuf, sama ada menurut kefahaman dia sendiri atau dia membaca kitab-kitab yang memang menjelaskan secara salah. Lalu dia fahami, dia kata antara, dan dianggap ini sebagai satu kesilapan dalam tasawuf. Bukan kesilapan yang ringan, kesilapan yang berat. Iaitu dikata ahli tasawuf ni bermula dengan ubudiyah. Buat ibadah ni dalam keadaan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Tapi ahli tasawuf ni dikata akan meningkat satu peringkat yang dinamakan hurriyah. Hurriyah ni kalau kita terjemah bahasa kita maksudnya merdeka. Lalu ditafsir menurut fahaman dia tu, ahli tasawuf ni bermula dengan ubudiyah, jadi hamba Allah, laksanakan ibadah, semayang, puasa dan sebagainya. Sampai satu peringkat tak puasa dah, tak semayang dah, kan hurriyah, merdeka dah. Pulak dah. Begitu ke? Jadi kefahaman seperti ini berlaku daripada orang luar yang cuba memahami, atau kebetulan kita ahli baca tu kitab yang memang jelas tu benda tu cara salah. Tapi dalam karya-karya tasawuf yang mereka maksudkan bukan begitu. Bukan berarti bermula dengan ubudiyah, yang ini jadi hamba Allah, buat ibadah, sembahyang, puasa sampai tahap merdeka, dah payah dah. Bukan itu yang dalam tasawuf. Bukan itu yang dimaksudkan dengan istilah al-hurriyah dalam sesetengah kitab tasawuf. Yang dimaksudkan ialah seseorang itu dia bermula dengan ibadah. Pada maqam ubudiyahnya dia buat ibadah dalam keadaan dia menanggung beban rasa beratnya. Dia puasa, dia melawan lapar dia. Dan itu satu bebanan. Sebab manusia ni selesa dengan kenyang. Bila lapar, itu bebanan pada dia. Manusia ni bila dia semayang, itu bebanan pada dia. Hak selesa bagi manusia ni duduk saja, duduk nengung minum kopi, selesa. Tapi semayang satu beban pada dia. Ini adalah ghalib berlaku.
Setiap orang Islam memang itulah. Dia keluar zakat. Sesuatu yang dia sayang, harta dia, duit dia. Dia terpaksa beri ke orang. Itu satu bebanan bagi hati dia tu. Apa dicari selama ni, dia kerja susah payah, dia berusaha dapat kewangan, tiba-tiba kena keluar sebahagian beri kepada fakir miskin dan sebagainya. Itu satu bebanan bagi hati dia. Ini ubudiyah. Sebab itu semua ini dinamakan hukum taklif. Apa makna taklif? Kerana ada bebanan, kita rasa terbeban. Kena bangun sembahyang subuh, kena puasa, tak boleh makan pada waktu tertentu, tak boleh minum ni, tak boleh makan ni, ada perkara-perkara yang dilarang. Hak mak kita nak. Benda-benda yang menjadi kegemaran setengah orang, minuman-minuman yang dianggap menarik minat tapi memabukkan, tak boleh minum. Dan macam-macam lain, ada halangan-halangan. Dan itu menjadi satu bebanan bagi manusia. Baik. Jadi ahli tasawuf ni, kalau dia menempuh perjalanan itu, dia akan meningkat daripada ubudiyah menjadi hurriyah. Tapi hurriyah itu dengan makna apa? Dengan makna apa? Hurriyah yang dimaksudkan dalam setengah kitab tasawuf yang menggunakan istilah ini, iaitu kalau sebelum ni dia buat ibadah, dia terasa beban, terasa berat. Pada waktu hurriyah, dia lakukan ibadah tidak lagi terasa beban, tapi terasa kegembiraan, terasa kesukaan. Itu maksud hurriyah. Kalau sebelum ni dia terasa payah, berat, susah, tapi dia paksa, dia lawan diri dia sampai satu peringkat dalam proses penyucian jiwa ni, dia lakukan ibadah yang sama tapi dengan penuh rasa kegembiraan, kesukaan, keseronokan, kelazatan. Itulah yang disebut sebagai hurriyah dalam istilah tasawuf. Bukan berarti gugur kewajipan itu. Tapi setengah orang yang mengkaji tasawuf, tak kira lah tujuan apa-apa, selalu menterjemah hurriyah merdeka dengan mana tak payah semayang dah, tak payah puasa dah. Bahasa Melayu betul lah, tak payah puasa. Tak payah puasa tu dua makna orang Melayu kita. Tak payah tu tak perlu. Satu, selagi bahasa orang Terengganu pula, tak apa saya tak tahu lah. Tak payah ni, benda tu tak berat. Ringan. Jadi tu hurriyah. Jadi itu maksud al-hurriyah dalam peristilahan tasawuf, tapi disalah tafsir. Lalu bila dia salah tafsir, disesatkan tasawuf. Ada masalah. Padahal kefahaman itu yang tidak betul. Baik, dari segi dalil. Dari mana semua ini? Yang dibahaskan oleh ulama tasawuf dan kitab-kitab mereka tentang hurriyah dengan makna yang saya maksudkan ini. Antara dalil-dalil yang mereka jelaskan adalah, pertama sekali, Nabi pernah berpesan kepada Bilal supaya mendirikan iqamah, melakukan iqamah untuk solat. Tapi bagaimana Nabi sebut? Arihna biha ya Bilal. Apa artinya? Arihna biha ya Bilal. Rehatkanlah kami dengan semayang itu. Jadi Nabi suruh Bilal ini supaya mengiqamahkan, supaya dilaksanakan solat. Yang mana Nabi kata solat itu merehatkan kami, bukan membebankan kami, bukan menyusahkan kami, tapi merehatkan kami. Itu maksudnya. Bahawa Nabi ini dalam semayang, dia beri kerehatan, kenyamanan, kegembiraan, kesukaan. Yang mana kita pada makam ubudiyah itu rasa bebanan, rasa kepayahan, kesusahannya. Tapi bukan berarti tidak semayang. Cuma apa yang kita hadapi itu berbeza. Sebelum ni semayang dan kadang-kadang payah, berat, susah. Sekarang tidak, jadi ringan, mudah dan senang. Ini dia salah tafsir. Bila salah tafsir, dia hukum cara salah. Betul lah hukuman tu atas tafsiran tu. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh tasawuf? Tidak. Bukan itu. Kesilapan di situ memahami maksud oleh tasawuf. Bila kita menghukum perkara itu salah, memang betul salah kalau kita faham macam tu. Faham dengan arti ahli tasawuf ni, mereka ubudiyah, dia buat ibadah, dia semayang sampai pekat hurriyah, tak payah semayang. Kalau faham macam tu memang salah. Tanya ahli tasawuf pun ahli tasawuf kita salah. Tetapi yang mereka maksudkan bukan itu. Hurriyah yang mereka katakan merdeka tu, mereka buat dalam keadaan senang hati, keseronokan, asyik. Sebab itu Nabi kata arihna biha ya Bilal. Rehatkan kami dengan semayang tu. Kita, rehat kita diguling-guling.
Bukan semayang, bom tidur, rehat, main rehat, bom tidur. Rehat kita. Tapi kerehatan Nabi, arih Nabi lah, bisa. Dengan semayang itu rehatkan kami. Baik, kemudian Nabi juga bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku, kenyamanan hatiku, kegembiraan hatiku, kenikmatan hatiku dalam sembahyangku tu. Jadi Nabi, kegembiraan dia, kenyamanan dia, kesukaan hatinya benda tu ada dalam solatnya. Yang mana kita tu bebannya. Jadi ahli tasawuf ni, apabila mereka melakukan proses dia tu, menyucikan jiwa sampai satu peringkat, Allah takrunia kepada dia hati yang murni sehingga dia asyik, sehingga ibadah yang selama ni dia buat dalam keadaan terbeban, sekarang tidak lagi. Kalau dulu dia terpaksa menanggung kepayahan itu, dia kata orang nebeng, dia berpayah-payah, sekarang dia lakukan itu penuh keinginan. Kalau dulu bunyi masjid pasang apa ni, ngajar Al-Quran, Allah dah apa dah sebutan tu timbul dah, Allah bunyi tak sedap dah, Allah apa dah masa imayah. Tapi bila dia sampai ke tabur riyad tu, kadang-kadang tengok Allah lambatnya nak sejid berapa jam lagi, setengah jam lagi, dia yang cari-cari, dia yang menunggu-nunggu, Allah lambatnya nak balik, lambatnya nak pergi, suka kesukaan. Itu huriyat yang dimaksudkan dalam tasawuf, tapi disalah tafsir, lalu disesatkan tasawuf malah no. Itu dah siku. Jadi itu yang perkara-perkara macam ni lah yang banyak berlaku masalah. Maka sebab itu kita sebelum kita menghukum sesuatu tu, kena tanya orang yang bidang tu dulu, kena tanya orang yang berkecimpung dalam perkara itu. Apa tu hukumlah, nak hukum apa-apa. Ini kita tafsir ikut akal kita, ikut tafsiran kita, ikut kefahaman kita. Lepas tu kita salahkan itu. Itu yang silap, laku kesilapan. Itu salah satulah aspek yang selalu terjadi kesilapan. Jadi kesilapan ini dari pihak pengkaji pun boleh berlaku, dan setengah orang yang mempelajari tasawuf tak ikut jalur dia, dia ikut saluran dia. Mungkin ini juga tempat dia berlaku. Saya tidak nafikan berlaku dalam kelompok kebatinan. Mereka ini berpegang dengan faham ini. Yang ni sampai satu peringkat mereka tak perlu lagi beribadah. Memang itu bukan tasawuf, itu adalah kebatinan. Kita tidak nafikan ada. Dan kemungkinan juga orang-orang yang menyalahkan tasawuf merujuk perkara ini kepada kelompok tadi. Tapi malangnya dia katakan inilah tasawuf. Itu masalah. Itu masalah lagi. Inilah tasawuf. Jadi kalau dia tengok kitab-kitab tasawuf, dia rujuk kepada tasawuf yang bersistem, yang ada kriteria dan ciri-ciri yang boleh diperakukan, insya-Allah dia tak akan temui konsep huriyah dengan arti tak payah puasa, tak payah sembahyang. Tak akan ada yang ini berlaku salah faham.